Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azmi dari Bagaimana How Channel. Sebagaimana biasa, hari ini saya nak berkongsi satu tips untuk yang mula nak berjinak dengan penanaman ubi kayu supaya mendapat isi yang banyak. Ubi kayu ini sebenarnya cukup mudah untuk ditanam. Dia boleh tanam campak gitu pun dia boleh hidup. Tetapi penjagaan yang baik, teknik pemilihan dan penanaman yang baik memberi jaminan supaya isi dia banyak. Jadi untuk tuan-tuan penonton yang berada di taman-taman yang mungkin nak tanam ubi kayu, saya sediakan beberapa tips untuk tuan-tuan mendapat hasil yang lumayan. Jadi tip yang saya dapat ni, sebenarnya saya dah tanam ubi kayu dah berpuluh tahun masa zaman remaja, tapi bila dah dapat tip ni memang hasil dia cukup bagus. Hasilnya lebih daripada 5 kg untuk satu pokok. Jadi kita tengok, sebelum kita menanam ubi kayu kita kena milih benih yang baik. Okey. Benih yang baik, kalau kita tengok ini batang ubi kayu daripada isinya yang saya sudah ambil semalam. Tunas pokok akan keluar pergi ke atas. Okey, jadi kalau nak tanam, pastikan jangan pilih benih yang sudah tua ataupun benih yang terlalu muda. Seeloknya pilih benih yang sederhana, yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda seperti ini. Okey. Jadi nak tahu tips bagaimana ubi kayu menghasilkan hasil yang banyak? Hari ini saya dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kamera mai dekat. Seeloknya ubi kayu kita potong menggunakan gergaji. Jangan gunakan parang. Ini parang. Jangan gunakan parang. Sebab bila kita potong menggunakan parang, hasilnya jadi macam ni. Dia tak cantik, dia akan merosakkan benih. Kalau kita guna gergaji, hasilnya bulat, cantik. Dia tak akan mencacatkan benih ubi kayu. Okay. Untuk tips supaya hasilnya bagus, pastikan pertama sekali pastikan mata ubi kayu. Mata ubi kayu, dia main tengok ke sini dekat. Mata ubi kayu nampak dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Ini yang akan tumbuh menjadi pokok. Kita jangan tersilap potong. Okey, jadi untuk ini di pangkalnya, ini di atas. Jadi kita potong untuk kita tanam, akarnya tumbuh di sini. Biasanya akar tumbuh di sini. Itu isi dia keluar di sini. Akar menjadi isi. Sekarang tips supaya isi banyak, kita buat sebegini. Okey, mari tengok. Kita potong, buang kulitnya. Kita buang kulit tepat yang mata tunas nak keluar tadi. Satu. Ini satu lagi. Tuan-tuan boleh pilih, boleh nak buat 3 ke 4 ke 2 ke. Seeloknya biasanya saya buat 5 supaya hasilnya lebih banyak. Okey, kikiskan dia, buang kulit menggunakan pisau yang tajam. Ini satu lagi, tengok. Kita buang lagi kulit. Supaya apa? Supaya bila kita kupaskan kulit macam ni, akar-akar yang baru nak tumbuh nanti dia akan keluar. Satu dia keluar pada sini, satu dia keluar di sini, satu lagi dia keluar di sini. Ini keluar di sini. Jadi kita tahu akar ubi kayu akan menjadi isi, dia akan menjadi ubi. Jadi lagi banyak akar, nanti dia akan menghasilkan ubi yang lebih banyak. Jadi kita kupas lagi kulit kat sini. Kupas 1, 2, 3, 4.
Okey, saya ambil 5. Tuan-tuan boleh pilih nak buat 4 ke, 5 ke, 3 ke. Kalau nak jimat tanah, banyaklah sikit. Kalau ada tanah banyak, kupas 3 pun tak apa. Tapi saya cadangkan 5 lah. Bagi isi dia, kita akan terkejut nanti, memang banyak. Tak padan dengan pokok, tapi hasilnya, wow. Kemudian kita kikis. Kita kikis. Kenapa kikis? Supaya dia tidak jadi tumbuh balik, tumbuh kulit-kulit dekat sini, dia tutup lubang-lubang akar tu. Jadi kita kikis untuk mengelakkan dia daripada kulit tu tumbuh balik. Bunyi kokok ayam hidup di kampung macam ni lah. Menarik. Sekali lagi ya, tengok. Yang kita kata potensi untuk isinya lebih besar. Di sini keluar akar, di sini keluar akar, di sini keluar akar, di sini keluar akar, sini keluar akar. Sekali lagi ya, saya nak tunjuk. Apabila mau ngepek lubang kulit, jangan tersilap. Kalau macam ini dah terbalik. Saya sengaja terbalikkan supaya tuan-tuan tidak buat kesilapan ini. Pasal apa silap? Pasal kita kopek yang belah atas. Ini mata tunas, dia sepatutnya macam ni. Sepatutnya macam ni. Mata tunas naik ke atas, sepatutnya kita kopek di sini. Ini dah rosak. Jadi kalau nak pakai pun boleh lagi sebahagian sini. Tapi kita ada banyak benih lain, kita buat yang lain. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita tanam di batas yang telah disediakan. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Okey, sekarang kita berada di tapak penanaman ubi kayu. Di mana syarat yang pertama sekali untuk tanam ubi kayu ni, tanah yang kita gunakan untuk menanam mesti tanah yang gembur. Tanah itu digemburkan terlebih dahulu. Dia bukan tanah yang keras. Jadi kalau tuan-tuan yang duduk di taman perumahan, kalau nak isi banyak ubi kayu, tanah keras memang hasil tak cantik lah. Jadi tanah tu mesti digembur tu betul, dia jadi lembut. Ataupun kalau tanah tu tanah bukit, kena buanglah sikit, campur dengan tanah-tanah lain yang gembur, supaya isi dia akan lebih besar apabila dia berisi nanti. Okey, jadi tanam dia cukup mudah. Pastikan tadi yang mata tunas ni berada di atas. Sebab saya cakap macam ni kerana saya pernah nampak ada orang menanam ubi kayu, mata tunasnya di bawah. Terbalik. Macam mana dia nak tumbuh? Jadi mata tunas mesti pastikan ke atas. Jadi sebab kita dah tanda tadi, kita dah buang, ada tahulah semua, mana ini semua di atas. Cukup mudah tanam, kita cuma tekan saja. Tekan saja di tanah. Dan tanah yang digemburkan tadi, yang kita buat tadi biar sampai tenggelam. Di sini nanti akan tumbuh semua akar-akar nanti. Okey, jarak antara pokok-pokok yang kita nak tanam pastikan dia antara 2 kaki. Okey, 2 kaki, terus tekan balik. Ini terus balik dah. Tu dia. Tekan sampai tenggelam. Itu semua akan tumbuh akar. Satu lagi. Ya. Tekan. Sampai tenggelam habis. Dan ini, okey, dan agak-agak aja lebih kurang 2 kaki. Okey, ada orang bertanya, bolehkah kita tanam ubi kayu mengereng macam itu? Ataupun tegak macam ini? Kalau daripada dulu kita diajar untuk menanam miring. Apabila kita menanam miring, kemungkinan akar yang akan tumbuh lebih banyak sini. Jadi isinya akan tumbuh di sini banyak. Isi di sini berkurangan. Ini pengalaman. Jadi teknik yang terbaru supaya isinya keluar di sekeliling pokok, maka kita disarankan supaya menanam secara tegak. Ini teknik yang kita jumpa berdasarkan pengalaman lah. Dulu pada kecil-kecil lagi nenek, ayah pesan, tanam miring. Jadi kita pun ikut. Sekarang kita dah jumpa ilmu baru, tanah semestinya tegak macam tu. Baru isinya sekeliling ini nanti besar. Jadi kenapa kita kena buat batas? Sebab ini akan memudahkan masa kita nak menggali nanti.
Tuan-tuan dan puan-puan, ubi kayu akan mula dapat hasil pada usia 6 hingga ke 8 bulan. Lebih pada itu, ubi kayu dia akan menjadi kayu. Okey. Sekian, kita jumpa lagi di channel lain. Saya akan update video ni dari masa ke semasa untuk kita melihat bukti isi ubi kayu yang lebih daripada biasa. Okey, bye.